وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada pagi ini di alam maya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan di saat-saat Allah uji di kalangan manusia kita, di kalangan orang-orang beriman dengan ujian-ujian yang berat di antaranya wabak yang kita hadapi. Namun begitu, kesyukuran kepada Allah yang tidak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenar apa yang Allah turunkan sebagai ujian kepada orang mukminin dan bagi orang-orang kafir sebagai azab. Pada hari ini kita akan sambung balik pelajaran kita yang lepas, yang mana yang berkaitan dengan kematian yang kita terangkan peringkat-peringkat yang disebutkan alam nazak. Sewaktu kehidupan kita di dunia, kita dah bicarakan berapa lama kita nak, kita ambil lah. Tak menjadi masalah. Tetapi ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita perlulah menggunakan sebaik-baik yang mungkin amalan untuk kita memperlengkapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di satu tempat yang dinamakan di alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, adalah tidak bijak di dalam pepatah ataupun syair Arab mengatakan umur yang pendek dibekalkan kejahatan untuk kehidupan yang selama-lamanya. Adalah tidak bijak orang yang diberikan umur yang pendek tetapi digunakan untuk keburukan selama-lamanya ataupun untuk kekal dalam neraka selama-lamanya. Oleh kerana itu Allah berikan kita kehidupan ini sebagai ujian. Kenapa? Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kamu diujikan, ya, siapakah yang terbaik dalam siri amalan-amalannya. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang terbaik dalam siri amalan-amalannya? Bila disebutkan siapa yang terbaik dalam siri amalan-amalannya, kita kena ketahui bahawa untuk mendapat siri amalan yang terbaik yang dikatakan amalan saleh, ya, tak kira apa juga amalan yang kita lakukan, tetapi yang nak dikatakan amalan soleh itu mesti ada dua perkara, dua sifat. Yang ini yang pertama, mestilah tidak melakukan syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Tidak melakukan syirik, ikhlas kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikut, ya, Al-Quran, mengikut sunnah, mengikut cara yang Rasulullah SAW bawa. Ya. Ini di antara perkara yang penting untuk mendapatkan siri amalan yang terbaik. Dan mengikut kefahaman yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Maka insya-Allah dengan adanya siri-siri amalan terbaik ini, maka kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Maka di sini kita sambung balik pelajaran kita yang lepas, ya. Di antara perjalanan yang akan kita bicarakan pada hari ini ialah perjalanan menuju alam akhirat sana. Sekarang kita dah ada di dalam dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita di alam maya ni, kita nampak antara kita ni, kita berada di alam dunia. Dan sekarang kita akan melihat tak lama lagi siapa di antara kita, hanya Allah yang mengetahui siapa yang bakal mendahului di antara kita. Cuma kita hanya mengikut giliran masing-masing je. Okay. Dalam gambar rajah yang pernah saya tunjukkan ini, ya, perjalanan dunia ni yang akan berakhir bila-bila masa untuk kita sebagai umat Muhammad. Ya, Rasulullah dah tetapkan 60 ke 70 kebanyakannya, tapi ajal hanya di sisi Allah. Allah yang mengetahui, mungkin awal, mungkin kemudian. Di sini kita nak bicarakan sebelum kita mati, kita berada di satu alam yang dikatakan alam nazak. Dan kita telah bicarakan pada alam nazak pada pelajaran yang lepas sedikit sebanyak. Dan saya suka mengaitkan dalam satu surah lagi,
ya, surah Al-Mu'minun untuk sebagai rujukan kita. Selain daripada surah Al-Munafiqun, pada pelajaran yang lepas kita baca dah surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 dan 10. Maka dalam surah Al-Mu'minun ini Allah menceritakan sedikit sebanyak tentang perkara yang berkaitan dengan sebelum kematian. Okey, dalam surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 juzuk ke-18. Tuan-tuan dan perempuan bersama tuan-tuan dan perempuan ada Quran tak? Ya, seperti mana yang kita katakan iltizam dalam kelas dalam keadaan bentuk yang sebagai seorang penuntut ilmu supaya dapat ilmu yang bermanfaat ini. Okey, baik. Ayat yang surah yang ke-23 juzuk ke-18 ayat yang ke-99. Muka surat 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka lalu dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah menceritakan dalam surah Al-Mu'minun ni ayat 99, bila seseorang itu nak mati, dia akan bercakap. Ya Allah. Apa dia? Dia katakan, Ya Allah, irji'uni, kembalikan aku. Dalam ayat surah Al-Munafiqun pada pelajaran yang lepas, ayat 9 dan 10, kita minta Allah tempohkan kita dalam masa yang singkat, masa yang dekat, ataupun masa yang pendek, tak kira seminit, 2 minit. Yang penting, jangan nazakkan. Kerana ia berkaitan dengan alam nazak. Maka tolong jangan nazakkan dulu aku. Masya Allah, dia pula yang managekan timing dia tu. Ya Allah, jangan begini, jangan begini. Allah dah bagikan umur itu dah banyak, dah panjang dah. 50, 60, 70, nak berapa lagi. Tetapi dia nak hanya sedikit sahaja. Maka sedikit sahaja itu kerana apa? Dalam ayat ini, dalam surah Al-Mu'minun, nak melakukan amalan soleh. Nak melakukan amalan soleh. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, nakkan sikit saja. Tak cukup 60 tahun tu. Berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Dengan arti kata lain, ya, waktu itu kita tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, satu hadis, siapa dengan maksudnya, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah cinta untuk bertemu dengannya. Dan siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengan dia. Bila tak suka bertemu dengan dia, berarti bermasalah. Dalam ayat ini seolah-olah, kalau ayat dalam surah Al-Munafiqun, dia minta tangguh. Minta tangguh dalam masa yang singkat. Kenapa? Kerana untuk bersedekah dan melakukan amal soleh. Dalam ayat ini pula mengatakan, kembalikan aku, yakni masa yang dekat, supaya aku dapat melakukan amalan-amalan yang soleh yang telah aku tinggalkan. Maka di dalam bab ini agak menarik, Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah telah mengatakan, ya, menunjukkan ayat ini seorang itu pernah melakukan amalan soleh di dunia, bila sampai hari kematian itu dia merasakan amalan dia tak cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni siapa? Kan? Kita bukan nabi,
bukan sahabat, bukan tabi'in, tabi'in, golongan yang telah diiktirafkan oleh Rasulullah. Kita umat akhir zaman yang penuh dengan kejahilan. Lepas tu kita ego dengan kejahilan kita. Tiba-tiba bila sampai hari kematian yang menggerunkan ini, kita nak waktu kenapa nak melakukan amal yang soleh. Amalan soleh kita di dunia ini memang dah tak ada. Sedikit sangat. Kalau taklah kerana rahmat Allah, belum tentu kita boleh memiliki syurga dengan mudah. Ya. Oleh kerana itu minta rahmat Allah, minta Allah bagi petunjuk kepada kita. Jadi, bila ayat ini mengisyaratkan begitu, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahawa orang yang pernah melakukan amalan soleh pun bila dia melihat pada hari kematian yang ditunjukkan agak menarik dalam bab ini, seolah-olah ditunjukkan amalan-amalan demi amalan sehingga bercita-cita orang yang mati itu, nak mati itu, beriman kepada Allah bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman nak menambahkan siri amalannya. Kalau tidak, masakan pada pelajaran yang lepas kita menceritakan bagaimana Fir'aun nak beriman pada ketika itu. Sedangkan sebelum dia nazak itu, dia tak nak beriman. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan pencipta alam. Ya, subhanallah. Tetapi bila sampai masa dia dalam keadaan nazak, dia boleh kata, aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Nampak tak? Satu benda yang menggerunkan. Kita belum bertemu tempat. Oleh kerana alam nazak ini merupakan alam yang menggerunkan, alam yang akan menyaksikan perkara-perkara gaib, maka oleh kerana itu, ya, dalam hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita pada dua tempat yang tidak akan diterima taubatnya. Pertama, waktu nazak tu, alam nazak tu. Nauzubillah min zalik. Takkan diterima taubatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bertaubatlah walaupun kita sambil tengok ni astagfirullah, beristighfar kepada Allah. Sambil kita belajar ni, sambil tu beristighfar, minta Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, apa dia? Sewaktu matahari terbit sebelah barat, kerana dah menyaksikan bahawa tanda-tanda besar kiamat telah pun muncul. Jadi kalau dah muncul, seperti kita lah, alam nazak dah nampak dah semua makhluk-makhluk yang di sana. Baik. Jadi di situlah, ya, agak menarik, itu belum lagi tipu daya syaitan yang dalam hadis Rasulullah suruh kita berdoa, ya, dengan beberapa doa, 7 perkara yang dimintakan perlindungan. Di antaranya salah satu ialah yakhtabihu yakhbitu, yakni tipu daya ataupun syaitan menyelubungi kita di waktu kita nak mati, iaitu di alam nazak. Walaupun hadis yang pernah saya katakan, yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, berkaitan syaitan datang dalam bentuk mak kita, ayah kita, menyeru pada agama Yahudi, Nasrani, semua itu tak sahih. Tetapi dalam hadis yang mana Rasulullah minta mengarahkan kita berdoa, minta perlindungan Allah dari syaitan menguasai kita di alam nazak. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa? Kerana alam nazak itu adalah alam penentu kita. Sama ada kita min ahli jannah atau min ahli nar. Di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Oleh kerana itu, cuba kita dapatkan di antara macam buku yang saya tulis, bagaimana memiliki khazanah-khazanah syurga. Di sana saya ada terangkan lebih kurang 70 perkara, sifat-sifat yang kalau orang tu lakukan, dia kalau dia mati waktu tu, insya-Allah memiliki sifat husnul khatimah. Hanya Allah yang mengetahui, tetapi garis panduan itu ada yang Allah beri, Rasulullah berikan melalui hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Ya, baik. Maka di sini kita minta Allah berikan kita kekuatan untuk beramal amalan yang soleh dan beristiqamah dengan amalan-amalan tersebut walaupun sedikit, dan ianya merupakan hari yang menggerunkan. Walaupun mak ayah kita berada di kiri kanan, dia tak nampak kita ni. Ya, dia tak nampak. Saya suka mengaitkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu, menceritakan di antara perjalanan orang-orang yang nak mati ataupun orang-orang yang dalam keadaan bermula daripada orang-orang yang dalam keadaan nazak. Dari Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu menceritakan bahawa kami bersama Rasulullah SAW pada hari kematian salah seorang lelaki Ansar, dan kami uruskan sehingga sampai ke perkuburan. Lalu apabila sampai di kubur, Rasulullah SAW sambil dalam keadaan mencangkung, dia mengambil sebatang kayu lalu di kuis-kuisnya tanah tu dengan kayu tu,
ranting kayu tu dalam keadaan tunduk. Para sahabat pun waktu itu tunduk, menundukkan kepala mereka, dan kita tahu bahawa para sahabat adab cara mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara perlu kita faham adab penuntut ilmu dengan seorang guru. Maksudnya duduk dalam bersungguh-sungguh mendengar apa juga ya yang ditaklimatkan, diterangkan oleh guru. Imam-imam muhaddisin, ulama-ulama hadis dahulu bila mereka duduk di depan tok guru mereka, memang mereka akan memberi fokus tunduk terutamanya bagi mereka yang belajar ilmu hadis. Kenapa? Seolah-olah bagi mereka Rasulullah yang berbicara waktu itu. Jadi mereka akan tunduk, dengar dan menghafal apa yang disampaikan. Oleh kerana itu ada bagi penuntut ilmu yang ingin berjaya, di antara waktu kita belajar ada kitab, ada pen, dan dalam keadaan tunduk, tawaduk, merendahkan diri untuk menerima ilmu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah suntuk masa. Maka kita berusahalah yang terbaik. Okey. Baik. Maka waktu itu dia mengkais-kaiskan, mengkuis-kuiskan tanah tu, ya, selepas ke buminya lelaki tersebut, ya. Lalu dia mendongakkan muka dia ke langit, lalu mengatakan, Ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. 2 ataupun 3 kali. Baik. Kemudian dia menceritakan sesungguhnya, okey. Waktu diceritakan dibahagikan kepada 2. Ya, pertama orang yang soleh, orang yang baik, yang kedua orang yang tidak soleh, orang yang tidak baik. Saya akan bacakan dua-dua sekali. Baik, cuma kita satukan dulu, baca orang yang baik dulu. Apabila seorang yang soleh nak mati, ya, maka datanglah malaikat dengan pakaian yang putih, mukanya yang ceria, dengan membawa kain kafan dalam keadaan baunya yang harum. Dalam riwayat mengatakan dari sutra, kafan sutra dari langit, ya, dari syurga. Maka dia duduk kiri dan kanan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita nak mati, itu yang datang dulu. Ya, untuk nenek kita, opah, mak kita, anak beranak kita semua datang. Tapi datang mereka hanya sekadar, yalah, tengok ajalah dalam keadaan kita begitu. Ya, baik. Maka malaikat ini datang duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Okay. Jadi daripada hadis ini jelas bukan malaikat maut dulu sampai. Ada malaikat yang lain sampai dulu. Dan tidak mustahil bila Rasulullah mengatakan syaitan akan muncul pada hari-hari nazak ni. Hari nazak syaitan akan muncul. Okay. Kenapa? Itu hari yang terakhir untuk dia memastikan bahawa anak Adam ini kafir ataupun Muslim. Dia akan memastikan kafir ataupun tidak beriman ataupun rosak akidah. Ya, itu amat penting. Bagi dia amat penting. Itu perjanjian dia dengan Tuhan. Bahawa dia akan sesatkan anak Adam selagi hidup di dunia. Lepas kita mati itu, jangan takutlah syaitan. Ya, ya. Takut azab Allah pula. Ya, hari yang menakutkan. Baik. Jadi, bila dia duduk kiri dan kanan, maka sejauh mata memandang, kita menyaksikan. Kita nampak. Orang yang nak mati ni, kita nak mati tu nanti, kita nampak benda-benda tu. Orang yang hidup kiri kanan dekat kita pun tak nampak. Subhanallah, Maha Suci Allah dalam bab. Okey. Maka bila kita nampak, kita akan memerhatikan. Kita asyik. Ya, kita akan melihat siapa ni, orang baru ni yang tak pernah. Dan ingat, bila kita menyaksikan itu, malaikat bukan macam surah manusia biasa. Gambaran manusia biasa. Ya, dia dah lain dah, dia alam lain dah. Ya, subhanallah. Kita tengok satu benda yang tak pernah kita tengok. Asyik kita akan tengok. Rupanya kita dah nak mati waktu tu kita tak perasan. Ya, lepas tu yang dikatakan orang yang tengah dah nazak ni, maka laqinu mautakum la ilaha illallah, Rasulullah kata. Talkinkan orang yang nak mati ini dengan la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana dia dah nampak satu benda yang tak pernah ditengok, jadi dia tak perasan apa yang orang cakap apa semua, melainkan kalau kita talkinkan dia sampai kita nampak mulut dia dah menguit pula bahasa Perak pula. Apa dia? Bergerak. Ya, mulut dia dah bergerak, maka di situ mungkin dia sedang mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana Rasulullah kata
Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa di akhir kalimahnya itu dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia di kalangan ahli syurga. Itu yang kita nak. Okey. Jadi bila dia tengok tu, maka datanglah malaikat maut. Okay, malaikat maut yang disebutkan dalam hadis malaikat maut. Ya, bukan malaikat Israel. Adapun malaikat Israel itu datang kalimah daripada Israiliyat. Baik. Datang malaikat maut lalu dia datang kepada kita dan duduk di bahagian mana? Sorry lah, saya sebut kita aja. Pasal kita yang nak mati ni. Orang lain lentak dia lah. Kita dah nak mati. Okey. Maka malaikat maut ini duduk di bahagian kepala. Ya. Bahagian kepala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bicarakan ini, kita hanya dapat gambaran begitu, tetapi bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Kerana dia berada di alam ghaib yang kita tak nampak bagaimana kedudukan dia. Hatta malaikat tu macam mana pun kita tak tahu. Okey? Bila dia duduk di bahagian kepala, maka dia mengatakan, ya ayyuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik. Ya. Ukhruji. Okey. Bila disebutkan begitu, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu dan Allah suka kepada kamu. Okey, di sinilah kalimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengannya. Waktu ini, kenapa? Waktu malaikat tu menyebutkan begitu, jadi dia pun suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada gangguan sikit. Baik. Jadi siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengannya. Maka itu kaedahnya. Maka roh itu nak keluar. Rupanya roh kita ini nak keluar bila dah suka untuk bertemu dengan Allah. Seperti mana Rasulullah mengatakan, ila rafiqul a'la itu. Ya, maka di situlah kita pun nak keluar dengan mudah. Maka Rasulullah mengatakan seperti mana air yang keluar daripada bekas. Kita ambil air, kita keluarkan. Laju air itu keluar. Menunjukkan roh kita akan keluar dengan begitu mudah. Maka malaikat yang ada kiri dan kanan tadi menyambut roh kita dan diletakkan dalam kain kafan yang baunya harum. Ya, lalu dibawa naik ke atas langit. Okey, naik ke atas langit. Lalu di tengah perjalanan langit tu, ya, perjalanan langit tu, maka roh yang harum ini yang Rasulullah mengatakan kalau hanya dua makhluk yang tak mengharum, mencium atau mendengar, ya, orang yang roh ini, ya, manusia dan jin. Kalau kita dengar, kita tahu, kita tercium bau harum waktu itu tara pun kita waktu berjalan tengah malam tercium bau harum, setengah orang dah tegak bulu roma kan. Ya, kenapa? Minda dia dah rosak dengan hantulah apalah semua. Tetapi Rasulullah mengatakan kita tak akan dapat dengar. Kita tak akan dapat mencium manusia dan jin. Ya, itu kaedah yang penting. Kenapa pernah orang share video di kubur. Ustaz dengar tak? Ya, suara ada orang menjerit dekat kubur. Kata. Ya. Bila suara tu didengar dekat kubur, lalu saya mengatakan bagaimana kita boleh percaya sedangkan Rasulullah mengatakan jin dan manusia tidak mendengar. Di situ baru dia kata, ya, lupa. Okey, ala kuliah nak menceritakan perkara itu, manusia dan jin tidak mendengarnya dan tidak mencium keharumannya. Maka dibawa tengah-tengah jalan tu, lalu malaikat-malaikat yang berterbangan mengatakan, bau apa yang harum ni? Lalu disebutkan bau fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, nama yang terbaik pernah disebutkan di muka bumi. Dengan arti kata lain, amat penting nama yang terbaik ini disebutkan di muka bumi. Apa nama kita yang terbaik? Ya, kalaulah nama kita terbaik apa dia? Juwairiyah misalan kan. Janganlah panggil Joyah. Okey. Ataupun Roqiyah. Yalah nak panggil Kak Kiah pun mungkin ringkasan. Okey, Roqiyah dah cantik dah. Ataupun Abang Jamal, janganlah panggil Mal. Okey, atau Jam. Okey. Baik. Ala kulihat panggil nama yang terbaik. Nama yang dah cantik tu panggil. Okay. Lalu dipanggil nama yang terbaik, kemudian dibawa ke pintu langit yang pertama.
Kita beriman dengan hadis tanpa banyak bicara, dan teknologi di sisi Allah laju. Apatah lagi malaikat, kejadiannya adalah kejadian di cahaya dengan kelajuan cahaya, ya, perjalanan 1000 tahun boleh sampai dalam sekelip mata. Maka yang penting kita beriman. Maka dia minta izin masuk kat langit yang pertama. Lalu ditanyakan begitu begini dan dikatakan lelaki ini orang yang beriman dan cukup sifat dia, maka dibawa langit pertama, kemudian langit kedua. Seperti peristiwa Isra' Mi'raj yang Rasulullah naik ke langit-langit tersebut dan sampai langit ke-7. Bila sampai langit ke-7, roh ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan. Ya, mengisyaratkan kepada kita Ar-Rahmanu 'ala arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian dalam bab itu juga, bila roh itu dipersembahkan, mempunyai sifat-sifat yang cukup, maka dikatakan masukkan dia di dalam kitab Illiyin. Di mana ayat itu, kitab Illiyin ini diceritakan di dalam surah Al-Mutaffifin. Okey, kita tengok surah Al-Mutaffifin kerana di situ ada 2 ayat yang berkaitan dengan Illiyin, orang yang baik dan orang yang jahat. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83. Ya, surah 83. Okey. Ayat yang ke-18. Jumpa. Muka surat 588. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Baik. Orang yang beriman ini dituliskan. Kalau kita tengok dalam ayat ni, kitabum marqum. Marqum ni bukan tulis biasa. Ya, kalau bahasa kita ni bukan tulis biasa. Marqum ni kalau kita buat tulisan yang orang kata dibuat pada dinding, batu, kayu yang diukir, ya, diukir. Maksudnya kalau diukir, dia tak akan hilang beribu tahun. Kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi itu, ya, setelah 300 tahun masih lagi ada tulisan tu, mengisyaratkan bila dia dah ditulis dengan ukiran itu, maka dia tidak akan hilang. Jadi di sinilah dia dituliskan kepada orang yang beriman dalam kitab Illiyin dan disaksikan oleh para malaikat. Pertama, saya beriman. Saya tak akan bicara. Saya beriman dengan apa yang Allah katakan. Kerana dia persoalan ghaib yang memerlukan hujah berdalilkan ayat Quran dan tak perlu difikirkan bagaimana. Baik. Maka lalu dikatakan pulangkan dia ke muka bumi. Ya, balikkan dia ke muka bumi. Okey, itu dah settle dah. Baik, itu dah settle dah untuk orang yang beriman. Sekarang kita pergi pula kepada orang yang tidak beriman. Bagaimana ataupun di kalangan orang yang berdosa. Baik, sekarang kita lihat. Rasulullah mengatakan, ada pun orang yang berdosa itu ataupun orang yang zalim itu atau orang kafir, apabila dia nak mati, nanti ada orang yang bertanya kalau dia aksiden apa. Tuan-tuan dan perempuan, jangan bicara bab itu. Itu persoalan yang ghaib, alam ghaib, perbicaraan antara Allah dengan mereka, kejadian yang Allah lakukan itu tak boleh samakan kita berada di alam dunia ni. Bila aksiden, bila coronavirus tu macam mana dia, kita nak pergi apa, tak. Ya, benda ini adalah satu benda yang ghaib yang hanya perlu kita beriman tanpa banyak bicara. Baik. Apabila orang yang kafir itu, orang yang berdosa ataupun orang yang zalim itu nak mati, bagaimana kedudukannya? Maka sewaktu dia nazak, kita tahu syaitan dah menguasai dia dan kita tahu malaikat-malaikat itu yang dikatakan malaikat yang sebelum mati itu datang duduk di kiri dan kanannya sejauh mata memandang dengan keadaan pakaian yang hitam, baunya yang busuk, mukanya yang garang, ya, bengis,
yang menyebabkan dia takut. Dan dia tidak mahu bertemu dengan Allah waktu itu. Dan malaikat itu membawa kain kafan yang berwarna hitam dan baunya busuk. Dan dia sedang merhatikan. Orang yang nak mati ini memerhatikan. Kemudian, apabila sampai satu tahap, barulah datang malaikat maut. Dengan ucapan, Ya ayyuhan nafsul khabisah. Wahai roh yang jahat. Wahai roh yang buruk. Ukhruji. Keluarlah kamu dari tubuh manusia ini dalam keadaan Allah benci, Allah tak suka kepada kamu. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, roh yang jahat ini bila dengar begitu, dia tak nak keluar. Bila dengar begitu, dia tidak mahu keluar. Masalahnya dia tak nak keluar, ajalnya dah nak sampai. Masalahnya dia kena keluar pada time ataupun masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah telah menetapkan ajal seseorang itu, la yastaqdimun, dia tidak akan dulukan. La yastakhirun, dia tidak akan melambatkan. Cepat tidak, lambat tidak. Ya, subhanallah, jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan begitu, dia tidak mencepatkan dan tidak melambat. Habis kadang-kadang ustaz kita tengok orang tu lambat je mati. Kan? Allah uji begitu. Allah uji tang siapa? Tang mayat, tang orang yang nak mati ke tang kita? Dua-dua Allah uji. Orang yang nak mati itu dalam keadaan lambat, nazak tu dah berapa hari tak mati-mati ustaz. Ya Allah, macam dia nak sangat orang tu cepat mati. Okey? Dia berhari-hari tak mati lagi. Ustaz, dia datang ujian tu apa dia? Allah uji kepada kita, apa dia ujian dia? Ialah, kenapa dia lambat mati? Ini mesti ada saka ni. Dia jatuh hutang situ. Kita ni, ya, orang yang nak mati kita pula yang berdosa. Itu yang jadi masalah kita ni. Kenapa? Orang lain punya hal, kita yang dapat dosa. Orang lain punya hal, kita duk mengumpat. Dah dapat dosa, apa hal kita ni? Sedangkan kita boleh dapat pahala daripada kejadian orang lain. Misalan, apabila Rasulullah SAW dia mengatakan orang yang mati, apabila seorang itu mati, maka orang yang dikasihi itu mengatakan Alhamdulillah dan beristighfar, sabar. Apa berlaku? Allah bagikan syurga kepadanya, bagikan satu mahligai kepadanya, pada orang yang disayangi. Ya, mati. Berbandingkan orang yang lain yang mati, kita duk meratap, maka di situ tidak ada pahala dan ganjaran. Nampak tak? Satu kejadian orang lain, seorang dapat pahala, seorang dapat dosa. Begitu juga dalam bab ini, orang yang dah nak mati. Orang tu dah nak mati. Tiba-tiba, kita ni yang duk cakap, ini mesti saka yang lambatkan mati. Tahu tak? Berat tuan-tuan dan perempuan. Bila kalimah itu, bila kita mengatakan saka yang melambatkan mati. Syirik. Syirik besar. Kenapa? Allah yuhyi wa yumin. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tiba-tiba kita kata, sakalah yang menyebabkan lambat mati. Auzubillah min dzalik. Nampak tak? Orang yang dah nak mati itu, yang tengah nazak tu, itu satu bab lah antara dia dengan Allah. Kenapa dia lambat mati? Ajalnya belum sampai. Mungkin dia diazabkan oleh Allah, mungkin dah berbagai. Tetapi kita tidak boleh mengiktikadkan bahawa kelambatan matinya itu disebabkan saka. Bila kita mengatakan saka yang menyebabkan lambat mati, syirik. Maka mulalah datang perkara-perkara khurafat. Apa dia? Dia ni lambat mati. Buka atap tu. Buka atap. Tuan-tuan dan perempuan, ujian yang Allah bagi. Bila dia buka atap, tiba-tiba mati. Kan betul aku kata, Wallahualam. Dalam bab itu syirik bertambah. Allah ujikan dengan perkara-perkara yang menjadi iktikad. Okay? Jadi, itu adalah satu benda yang besar. Maka apa yang menarik di sini, bila orang mengatakan lambat mati disebabkan, apa dia? Disebabkan saka, maka ia telah mengambil satu perkara yang besar dalam bab ini, ialah syirik. Dan syirik ini bukan sebarang syirik, ya. I'tiqad hububiyah Allah yang bersifat menghidupkan, mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan lebih menarik sekali bila dikatakan buka atap. Dia bolehlah dia cakap pasal dia duduk di kampung, rumah kampung. Dia duduk di apartmen, kondominium ke,
Ya, agak-agak macam mana nak buka atap. Duduk pula di tengah-tengah. Tingkat 70 tu dia duduk tingkat 35. Ya, macam mana nak buka atap tu? Jadi akhirnya nak cepat mati, campak je ke bawah. Tu dia. Paling senang. Oleh kerana itu, pertama sekali, serahkan urusan itu kepada Allah, bahawa Allah yang mematikan. Mencepat atau melambatkan itu urusan Allah, bukan urusan siapa pun. Baik. Dalam bab itu, maka apabila sampai malaikat maut mengatakan, ya ayuhan nafsul khabisah, wahai roh yang jahat, ataupun roh yang tidak baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murkakan kamu. Roh tak nak keluar. Dia tidak mahu bertemu dengan Allah. Dia tahu keadaannya. Oleh kerana itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengannya. Maka disitulah bermula Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana roh-roh yang tak baik ini nak mati. Dalam Al-Quran ada 3 tempat. Okey, notekan pada 3 tempat ni. Yang pertama, dalam surah Muhammad juzuk yang ke-26. Ya. Dalam surah Muhammad juzuk yang ke-26. Ayat yang ke berapa? Bentar. Ayat yang ke Sekejap. Surah Muhammad. Ya. Okey, tak apa. Dia terkeliru sikit, Ustaz. Kita ambil surah Al-Anfal dulu. Surah Al-Anfal. Surah yang ke-8, juzuk ke-10. Ayat yang ke-50. Surah Al-Anfal, juzuk ke-10, surah ke-8, ayat yang ke-50, muka surat 183. Jumpa? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksaan yang membakar ini. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Baik. Ayat ini mengisyaratkan di antara cara malaikat untuk mengambil nyawa bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Ini dia cara dia. Kalau kamu melihat, kita duduk dekat, takkan melihat, tapi takkan nampak. Allah menceritakan. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakangnya, pukul muka, pukul belakang. Kita tengok terlentang, tak ada apa-apa. Oleh kerana itu persoalan ini adalah persoalan ghaib. Tak mampu kita untuk bicaranya. Hanya cukup beriman. Pukul di belakang dan muka dan di belakangnya. Dipukul muka dan di belakangnya. Lalu dikatakan kepadanya, rasakan olehmu seksaan yang membakar itu. Tentulah kamu merasa ngeri. Tentu kita akan bertaubat dan itu je. Ya, dan tu juga kita akan bertaubat. Ya, menyaksikan keadaan ya kalau kita duduk di sebelah. Ya, kita akan minta Allah ampunkan dosa kita seterusnya.
Subhanallah ya. Begitu teruk. Tetapi sekarang disebabkan apa? Malaikat kena keluarkan nyawa orang ini secepat mungkin. Kerana keadaan ajal mereka telah ditetapkan oleh Allah. Maka tak boleh lambat, tak boleh cepat. Mesti punctual punya time. Mesti sharp time dia. Maka dicabut dengan keadaan paksa. Okey, itu ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua dalam surah Al-An'am juzuk yang ke-7. Juzuk yang ke-7, surah yang ke-6, ayat yang ke-93. Okey, jumpa. Ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau orang yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya suatu pun, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalaskan dengan seksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ini menceritakan bagaimana malaikat memukul-mukul ya supaya dikeluarkan roh itu. Supaya dikeluarkan roh itu secepat mungkin. Kerana masa yang diberikan terhad. Jadi bagaimana sekalipun roh itu tetap kena keluar dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh dalam keadaan terpaksa. Maka di situlah ya menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, dia terpaksa ditarik rohnya, dia tak nak. Bayangkan kalau kita tak nak tu kena tarik paksa. Ya, bukan senang, sakit. Dahlah mati itu innal mauta la sakarat, kata Rasulullah, sesungguhnya kematian itu sakit. Itu Rasulullah yang mana ia mempunyai keistimewaan dia tersendiri. Yakni Sayyidul Anbiya yang mana dia maksum, tidak ada apa-apa masalah, tetapi dia mengatakan mati itu adalah sakit. Bagaimana kita yang bukan malaikat, kita bukan nabi dan bukan orang yang terbaik, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa menjaga kita dan matikan kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Maka di sini kita lihat kembali tentang kedudukan orang yang berdosa, maka dia pun keluar dalam keadaan terpaksa. Malaikat tarik, sentak dengan kuatnya, maka terkeluarlah roh itu. Dan bila roh tu keluar, tak kira roh orang yang beriman ke ataupun roh orang yang kafir, bila dikeluarkan dari nasiah kat sini, hujung.
Ya, tuan-tuan dan puan, hujung rambut kita. Hujung rambut saya dah naik ke atas. Jadi hujung rambut sebenarnya di sini, atas dahi ini je. Ya, maka dikatakan hujung rambut. Maka dicabut roh itu, bila dicabut roh itu, maka roh keluar meninggalkan tubuh badan kita. Kita ni hidup ni disebabkan roh je. Seolah-olah kita ni bateri. Ada bateri bergerak. Roh itu seperti bateri. Bila tak ada bateri habis. Bateri mati, mati. Subhanallah, ajib ya. Maka roh itu pun dicabut dan di situlah apabila Rasulullah SAW datang melihat menziarahi mayat Abu Salamah dan lihat mata dia terengak ke atas, yakni melihat ke atas lalu ditutupkan. Sunnah bagi kita bila pergi tengok mayat tu, nampak mayat tu mata ke atas. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya mata kita ni melihat roh yang terakhir meninggalkan kita. Ya, maksudnya last kali roh tu tinggalkan kita, kita tengok. Bila kita tengok tu, pup, roh tu dah terputus dari tubuh badan kita. Oleh kerana tu mata tu tak boleh tutup. Disebabkan dia terhenti. Macam mesin tengah-tengah buat tu, tup, tak ada elektrik, tak ada bateri. Dia terhenti. Maka had situlah. Jadi bila dia tak boleh tutup, maka tugas kita ya disunahkan untuk menutup mata bagi mayat tersebut. Jadi kita pun tutup mata. Pak terbuka balik kata orang kan. Tak ada, takkan terbukanya. Ya, itu cerita kartunnya. Cerita-cerita yang direka kalau terbuka. Baik, ala kulihal ataupun dia pura-pura mati. Itu lain cerita. Tetapi kalau dah mati betul, dia takkan terbuka dah. Maka di situlah terpisah. Maka roh ini keluar dalam keadaan bau busuk. Maka bila bau busuk dibawa ke atas langit, malaikat-malaikat yang berterbangan itu mengatakan, roh apa yang bau apa yang busuk ini? Lalu dikatakan roh fulan bin fulan, nama yang buruk dipanggil di muka bumi. Oleh kerana itu elakkan kita memanggil nama kita dengan nama yang buruk. Kerana ianya disebut-sebut dalam keadaan yang tidak baik. Ini kita panggil macam di kampung saya tu, subhanallah, nama dia cantik ya. Nama dia Ahmad. Ahmad tu mungkinlah sebab mereka nak asing-asingkan, tapi janganlah terlampau teruk sangat. Sebutlah nama bapa mereka tu. Ahmad apa nama dia? Ahmad Alim ke Ahmad Fadil ke Ahmad Sufi ke, tak apalah. Ini dah Ahmad mana? Diringkaskan, dah lah Ahmad tu dah ni jadi mat apa? Mat sebiji, mat jintan, mat kosong, ya, itu nama-nama subhanallah. Ya, orang kampung saya tu gelaran dia tu, dia panggilnya Aisyah, dia tak panggil Aisyah dah, Echah. Echah apa? Echah KB, Echah berbagai-bagai Echah pula dah. Tuan-tuan dan perempuan jangan panggil, biasakan panggil. Alhamdulillah saya agak tegaskan anak saya tu Aisyah, dia pun nak panggil Echah aja waktu tu. Saya marah kata panggil Aisyah. Nama dia Aisyah, nama isteri Nabi. Ya, jangan panggil Echah. Alhamdulillah sampai sekarang lekat Aisyah. Baik, ala kulihal nak menceritakan bahawa nama yang buruk itu dipanggil. Maka apabila dibawa ke pintu langit pertama, minta izin kepada malaikat, lalu malaikat tidak membenarkan masuk. Kerana apa? Kerana tidak mempunyai sifat-sifat sebagai orang yang beriman. Dan sifat-sifat yang tertentu. Apa sifat tertentu? Lepas ni kita akan kupaskan sedikit lagi. Yang mana akhirnya ya Allah mengatakan pulangkan dia ke muka bumi. Ya, dia tidak boleh masuk. Yang Allah ceritakan ya seolah-olah dia ini nak masuk seperti unta nak masuk lubang jarum. Takkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, takkan masuk. Maka dia dipulangkan ke muka bumi, lalu dikatakan di dalam surah Al-Mutaffifin tadi, masukkan di dalam kitab Sijjin. Ya, lihat balik surah Al-Mutaffifin, ya, surah yang ke 83. Ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka kama sijjin. Kitabum marqum. Sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan di dalam sijjin. Tahukah apakah kitab sijjin itu? Kitab yang bertulis, yakni dituliskan nama dia. Maka dipulangkan ke muka bumi. Maka itu dia. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, dalam siri roh naik ke atas ke langit itu ada 2 roh sahaja.
Hanya yang naik ke sana roh orang yang beriman ataupun roh orang yang berdosa ataupun orang yang zalim, orang yang kafir. Adapun roh orang yang beriman akan melepasi. Saya beriman tanpa banyak bicara. Saya yakin dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun orang yang beriman satu sahaja yang tidak akan melepasinya. Maka orang yang beriman satu inilah yang dikatakan orang itu adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang tidak akan melepasi. Ya, Allahu Akbar. Ini di antara satu benda yang menggerunkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan solat mayat kepada mayat yang berhutang. Dia mati, dia tinggalkan hutang. Sehingga seorang sahabat dalam kisah itu Abu Qatadah mencagarkan diri, saya akan bertanggungjawab. Tak banyak pun bila saya kira-kira lebih kurang dalam 300-400 ringgit. Kita ni berhutang berapa banyak? Dahlah berhutang lari pula tu. Dahlah berhutang takut nak jumpa orang yang bagi hutang tu. Pandai pula pusing-pusing. Na'udzubillah, jangan begitu. Jangan pandang remeh apa yang Allah ingatkan ini. Bila roh kita tidak melepasi, kita ditakuti di kalangan orang-orang yang bermasalah. Memang bermasalah. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya dalam bab ini. Sebab hutang berbahaya. Oleh kerana itu, hutang PTPTN ke, tak kira lah hutang dengan siapa pun, hutang dengan kerajaan ke, dengan orang biasa ke, maka kena bayar walaupun RM1. Namanya hutang. Ya, namanya hutang, tetap kena bayar. Tetap kena bayar, wajib. Habis macam mana hutang kereta Ustaz, kan setengah orang dia beli cash, maksudnya tapi yalah nak beli cash bukan senang. Okey, hutang kereta tu dah satu bab. Kalau berkait dengan sistem riba satu bab, aduh pening kepala kita kan. Kalau menggunakan sistem Islam mudah-mudahan dia terlepaslah dalam satu bab, ya. Tetapi kalau kita berhutang dengan bank, maksudnya berhutang berkaitan dengan kereta, rumah, kita nampak hutang-hutang yang begitu ada jalan pelepasannya. Pertama, bayar tunai, kan? Bayar aja. Yang kedua, jika dia rampas, kita tak bayar, dia rampas, maka dia akan lelong. Okay, bila lelong tu, maka terlepaslah kita. Itu yang kita nampak lah. Okay. Kalau yang lain, kalau berhutang, yang tak ada cagaran, ya itu nama cagaran. Bila berhutang begitu, cagaran. Kalau berhutang tak ada cagaran, itu yang berbahaya. Ini berhutang-hutang, kawan baik ni. Bila berhutang, cabut lari. Lepas tu orang tu minta, macam minta sedekah balik. Kita buat dia aja. Tuan-tuan dan perempuan, jangan ada khianati. Jangan khianati sahabat-sahabat, kawan-kawan, orang yang dah membantu kita di saat kita susah. Kita khianati di saat kita dah mula senang, kita khianati dia. Berdosa kita. Confirm berdosa. Confirm berdosa. Ya. Baik. Jadi roh itu tidak melepasi. Dan kedua, roh orang yang kafir tidak melepasi. Maka ini di antara roh-roh yang tidak melepasi, maka dipulang ke bumi. Maka disitulah beberapa perkara yang kita nak menceritakan alam nazak. Alam nazak, ya, keadaannya begitu. Ada pun orang yang mati di waktu tidur, misalnya Ustaz, dia mati waktu tidur. Senangnya. Kita yang kata senang. Pasal kita tidur mati. Dia mati waktu tidur, kita tidur mati. Entah-entah dijagakan tengah malam, ya, dirasakan sakratul maut. Kenapa? Mesti dirasakan sakratul maut itu. Kematian sakit, kematian mesti dirasakan. Orang yang kena aksiden tu, ya, sakit. Kita je yang tak tahu. Kita nampak, senangnya, pum, kata aksiden, mati terus. Siapa kata senang? Boy, nak mati ke? Kata senang sangat tu. Susah. Kenapa? Mereka terpaksa berhadapan dengan sakratul maut. Tapi caranya mungkin berbeza. Kenapa? Dalam mati keadaan yang begitu. Ya, mati yang keadaan, ialah bagi saya tidak dapat memahami dengan kehidupan dunia. Kerana ianya dah kategori alam ghaib yang hanya perlu saya beriman sahaja. Maka baik, tuan-tuan dan perempuan, apabila roh itu dicabut, maka dah selesai dah urusan kita di dunia, melainkan apa amalan yang kita tinggalkan. Jika amalan soleh, maka alhamdulillah. Jika amalan yang tidak soleh, maka di sanalah jadi masalah yang besar. Ya, satu. Dan kedua, kita tinggalkan, ya, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, maka itu pun jadi masalah yang besar. Ya. Kita tinggalkan sedekah yang bukan sedekah tetapi menginfak kepada benda yang tak baik, maka jadilah semua perkara-perkara itu masalah yang besar. Adapun masalah orang-orang yang meninggalkan dengan harta bermanfaat yang menjadi hamal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, maka dan juga anak yang soleh.
Jadi anak yang soleh ini ramai yang bertanya juga, Ustaz, anak yang soleh ni macam mana? Saya ni dah tarat opah, nenek kan. Okey, adakah masuk dalam kategori anak yang soleh? Yalah, opah nenek tu ada mak tak dulu? Ada. Jadi kita anak kepada mak ayah kita, maka walaupun kita tua, kita doakan untuk mak dan ayah kita, maka kita termasuk dalam kategori anak yang soleh. Doa, tuan-tuan dan perempuan, doa. Ya, mereka menunggu doa kita. Ya, mereka menunggu. Tok nenek kita tu sampai ke atas tu menunggu. Mereka akan dapat poin setiap kali kita berdoa. Setiap kali amalan baik kita lakukan, mereka dapat poin. Mereka dapat kebaikan. Ya, berdoa. Ya, itu menunjukkan kita anak yang soleh. Cukup waktu mak ayah kita hidup, kita tidak berbakti misalnya. Berbaktilah di hari kita tua ni, ya, ataupun ibu ayah kita dah mati, berbaktilah dengan doa-doa sedekah atas nama mereka yang setengah hamba-hamba Allah tu buat, ya, letak untuk nama ayah dan ibu mereka. Itu di antara perkara yang baik. Kita katakan itu di antara perkara yang baik, silaturahim mak ayah tu, kawan-kawan ibu ayah kita eratkan balik, maka ia akan memberikan satu ganjaran pahala yang besar kepada mak dan ayah kita di alam roh sana. Baik. Jadi bila kita dimatikan, roh kita dah settle seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, cuma dibawakan ke muka bumi, maka di sinilah kita mengatakan, baik, kita sambung balik, apabila manusia itu dicabutkan nyawa, maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati. Kita pun mati, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan wallahu alam. Kita tak bawa harta kita. Ya, harta kita tu akan singgah di tepi kubur, kereta Merc kita ke, kereta Porsche kita ke, kereta Ferrari kita ke, semua akan berada di tepi kubur je. Dia tak nak masuk pun, tak teringin pun nak masuk. Ya, kalau masuk mau orang mengamuk kan pasal harta kan. Harta kita ni walaupun stoking buruk dah cari pun dia tak akan masuk. Ya, kita orang nak pakai kan, pakailah dia dulu hidup dia pakai stoking, ambillah stoking lalu dia pakai. Takkan orang takkan bagi. Kenapa? Itu bukan pakaian yang dibenarkan. Kerana dia tak akan masuk. Maka apa yang masuk? Itulah kain kafan tu. Walaupun pada hari ini kain baju kita Masya Allah, ya, rasanya penuh almari tu. Ya, itu belum lagi baju raya yang nak pergi ni. Nama baju raya COVID-19 kan. Belum lagi kita siapkan. Okey. Ala kulli hal, tuan-tuan dan perempuan semuanya akan kita tinggalkan. Anak isteri kita yang paling kita sayang. Masya Allah sayangnya, anak kita sayangnya, isteri kita pun tak teringin nak duduk dalam kubur. Atas kubur boleh. Ya, saya pernah tengok seorang tu, ya, kematian, suami dia duduk dah sejam, 2 jam. Sejam, 2 jam je duduk. Masya Allah. Ya. Disebabkan ada pokok. Lepas tu, habis dah kahwin lain. Subhanallah. Tak jadi masalah dalam bab tu. Ya, cuma nak menceritakan begitu keadaan kehidupan. Ya, kehidupan begitu keadaan. Maksudnya anak isteri takkan hidup, akan masuk bersama. Ya, sehidup semati. Misalnya, sehidup semati dia masuk dalam kubur, aku pun nak masuk dalam kubur, masuk ke aku. Kan? Tak ada. Mereka tak akan masuk. Mereka akan duduk di luar kubur dan teruskan kehidupan. Tak kiralah kahwin ke atau terus dengan kesetiaan dia. Hanya Allah yang mengetahui. Maka akhirnya, ya, mereka itu dah berada di alam yang lain. Maka bila berada di alam lain, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, alam ini adalah 2 alam yang berbeza. Alam dunia berbeza dengan alam barzah. Ini dinamakan alam barzah. Alam kubur ni alam barzah. Alam kalau dimakan oleh buaya, alam barzah. Kalau dimakan oleh singa, alam barzah. Macam MH370 kalau tak salah yang hilang tu, ya, ataupun yang kena letupan, semuanya alam barzah. Yang kita tak dapat cari mayat tu dikategorikan alam barzah, maka bila sampai alam barzah dia tidak sama dengan alam dunia. Maka cara dia mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Kerana dah alam akhirat. Alam barzah, alam di antara alam akhirat, yang mana tuan-tuan dan perempuan tidak boleh menggunakan akal. Bila kita menggunakan akal, maka di situlah rosak siri agama kita pada kehidupan di alam yang berikut. Baik. Dan ada adab orang yang berhadapan dengan kematian, di antaranya dia hendaklah bersabar dan berdoa kepada Allah. Kerana orang yang bersabar, dia akan mendapat pahala yang besar, dan paling kurang jika dia istirja' kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah kerana Allah memberi kesabaran kepadanya dan sabarnya itu, maka Allah mengatakan
dia akan menyediakan sebuah mahligai di dalam syurga untuknya. Khabar gembira kepada mereka yang sabar dan redha dengan apa yang berlaku. Adapun orang yang tidak sabar dan tidak redha, Rasulullah mengatakan siapa yang tidak bertaubat sebelum kematiannya, ya, sebelum dia mati dia tidak bertaubat daripada ratapan-ratapan. Tuan-tuan dan puan, ratapan-ratapan ada beberapa kategori. Meratap, meraung, misalnya apalah dimatikan dia dulu, kenapa tak matikan aku bersama, itu pun ratapan yang dilarang sama sekali. Yang Rasulullah kata syaqqal juyub, ya, mazak, dia carikan baju, serabaikan rambut dia, itu pun disebutkan termasuk dalam kategori ratapan yang tidak dibenarkan. Setengah orang lelaki asalnya tak ada janggut, bila mati tu dia nampak janggut sehingga itu pun kategori ratapan. Dan ulama-ulama di antara menerangkan di antara sifat-sifat ratapan, misalnya dibuat oleh masyarakat kita ni, ya, bila mati je buatkan kenduri, buatlah tahlil, itu pun dikategorikan sebagai ratapan. Tidak dibenarkan syarak kerana Rasulullah tak pernah melakukannya dan para sahabat mereka lebih memahami agama dari kita, tak pernah melakukan. Tok nenek buat itu lain cerita, itu bukan dalil kita. Ya, dengan arti kata lain, kenduri kendara yang dibuat mengikuti kematian, ulama mengatakan itu termasuk dalam bentuk ratapan. Okey, bila masuk dalam bentuk ratapan hendaklah dijauhkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan siapa yang tidak bertaubat sebelum dia mati daripada ratapan tersebut, ya, maka dia akan dipakaikan baju daripada tembaga yang panas penuh dengan kegatalan, ya, penuh dengan gatal, ya, dan di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah, ya, daripada perkara tersebut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan urusan kubur itu seperti urusan di atas bumi. Begitu juga setengah orang apabila mati lalu dia letakkan, ya, salah faham terhadap hadis yang mana dia melangkah 7 langkah maka malaikat munkar dan nakir baru datang. Tuan-tuan dan perempuan, malaikat tak menunggu kita, dia datang mengikut arahan Allah. Ya, bukan ikut arahan kita, itu ikut jangkaan kita. Ingat tak suatu hari Rasulullah lepas saja mengebumikan mayat, berdiri di atas kubur mayat tu, ya, dalam keadaan masih ada di situ, lalu Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum wad'uhu sabat. Doa, mohon keampunan Allah kepada saudara kamu yang dalam kubur ni dan minta Allah tetapkan dia di dalam kubur. Kenapa? Akan berlaku soal jawab. Ya, waktu tu Rasulullah ada lagi baru je ke bumi. Dia tak tunggu 7 langkah. Waktu itu sahaja terus malaikat datang dan bertanya, "Man rabbuka?" Ya, "Ma dinuka? Ma hadzal rajul aw man nabiyyuka?" Ya, ditanya, siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa lelaki ini ataupun siapa nabi kamu. Terus ditanya. Jadi oleh kerana itu akal tidak boleh masuk dalam perkara yang begini. Beriman. Ya, kita beriman, maka masyarakat kita salah faham, akhirnya buatlah satu pondok kecil dekat atas kubur, maka bacalah Al-Quran selama 40 hari. Tuan-tuan dan perempuan waktu hidup tak nak baca Quran, dah mati baru nak baca Quran. Baru nak bagi Quran. Waktu hidup buat aja. Ya, tiba-tiba dah mati baru nak buat. Na'udzubillah min dzalik, syarr. Minta lindung kepada Allah kejahatan diri kita. Baik, jadi oleh kerana itu, maka bila dah selesai, maka mayat kita ini kita tahu kepada orang yang beriman, ya, dia minta, alam roh itu minta dia dipercepatkan. Adapun orang yang berdosa, dia katakan, ke mana kamu nak bawa aku, ke mana kamu nak bawa aku. Dan kita tak masuk dalam bab solat jenazah apa semua ini, cuma nak mengatakan kepada mereka-mereka, jangan menjadikan cagaran kepada orang yang kita tidak kenali. Misalan, jika orang tu berhutang kan, kita kata okey, mayat ni begini-begini, kalau dia ada apa-apa masalah hutang ke apa, jumpa saya. Oh, penting tu. Kalimah jumpa saya tu penting kerana seolah-olah dia yang akan dipertanggungjawab. Kalau dia kata jumpa saya berbincang, itu lain cerita. Tapi saya yang akan, kalau dia kata saya yang akan bertanggungjawab, maka itu berbahaya. Kalau hutang dia RM1, RM2 boleh. Tetapi kalau buat RM100,000, RM200,000, berbahaya. Kenapa? Takut kita akan dipikulkan di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi ini dia di antara perjalanan yang menarik. Maka di alam kubur pula kalau mengikutkan hadis panjang lagi. Jadi apa yang penting tuan-tuan dan puan, maka kita melihat kepada alam nazak dan alam cabut nyawa ini merupakan alam yang mengerikan.
Tak ada siapa yang dapat memastikan dia akan terselamat. Walaupun dengan ustaz sekali. Ustaz pun belum tentu, tok guru belum tentu. Selain daripada Rasulullah dan para sahabat yang mendapat jaminan, maka kita tidak tahu siapa lagi. Kita hanya mengharapkan, ya, di antara perkara yang paling penting kita mengharapkan Allah selamatkan kita di alam kubur sana, di alam nazak sana, dan juga Allah memberikan keampunan dosa-dosa kita, dosa anak beranak kita, suami kita, ibu dan ayah kita, untuk nenek kita, dan dosa orang-orang yang beriman, dan Allah memberikan petunjuk kita, ya, supaya kita sentiasa berada di atas jalan-jalan yang betul, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini secara kasar perjalanan hidup kita, ya, sampai di alam dunia dah habis. Okey, alam dunia dah habis. Sekarang kita menuju alam kubur ataupun alam barzah, yang merupakan alam yang Saidina Osman radhiyallahu anhu, bila dia berjalan di kawasan perkuburan, dia akan menangis sampai basah janggut. Lalu orang mengatakan, "Ya Osman, kenapa kamu waktu kematian kamu tak menangis begitu, tetapi sampai kamu dikubur kamu boleh menangis begitu sekali?" Ya. Kita pergi kubur pun tak nak kan. Pasal apa kita takut? Kita telah diasahkan minda kita kubur ada hantu kan. Auzubillah min zalik syarr. Dan sedangkan kubur adalah tempat menambahkan iman, kubur adalah tempat menambahkan pahala. Ziarahlah bagi orang yang lelaki terutamanya. Ziarah. Kerana apa? Kubur akan mengurangkan ataupun akan memberikan kekuatan iman kepada kita sebenarnya. Kubur mengingatkan kita kepada kematian. Jadi, Saidina Osman mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kubur di antara pintu-pintu syurga ataupun pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Pintu-pintu syurga, maksudnya kalau ditunjukkan kepadanya pintu syurga dan dibukakannya, ya, seolah-olah dia tidur seperti tidurnya seorang pengantin dikatakan, ataupun seorang kanak-kanak yang tak akan diganggu. Berarti dia tidur dalam keadaan menunggu hari akhirat. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan berdosa ataupun kufur, maka kubur di antara pintu-pintu neraka. Maka dia mati dalam keadaan diazab. Maka perbahasan itu agak panjang. Ya, perbahasan itu agak panjang kerana apa? Ke mana roh kita? Pertama, bila kita menyebutkan alam roh, ianya satu persoalan yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Sedikit sangat kita mendapat ilmu. Yang kedua, mereka berada alam yang berbeza-beza. Ya, di antara para syuhada, alam mereka lain. Di antara orang yang beriman, alam mereka lain. Orang yang berdosa, alam mereka lain. Okey. Saya bagi contoh satu je. Ya, alam barzah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surah Ghafir. Buka surah Ghafir juzuk ke-24. Surah ke-40 sebelum kita menamatkan. Surah Ghafir juzuk 24 muka surat 472. Ayat yang ke-46. Okey, ini ditujukan berkaitan dengan Firaun. Nak bezakan alam barzah dengan alam neraka. Tengok ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Apa dia? Kita tengok. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Seolah-olah orang yang kafir ini, orang yang berdosa ini diazab pagi petang sampai hari kiamat. Ya, lepas hari kiamat, lepas hari kiamat, yakni kita berada di alam akhirat, terus dimasukkan di neraka. Ini dia gambaran kepada orang yang berdosa. Tetapi gambaran orang yang beriman dikatakan tidur dan rehatlah seperti seorang pengantin yang tak akan diganggu. Ya, maka di situ mengisyaratkan orang yang beriman dalam keadaan roh mereka itu selesa. Dan ada perbahasan, ada yang mengatakan roh mereka
seperti para syuhada ada di syurga, yang di satu syurga yang ditetapkan, dan berbagai-bagai hanya Allah yang mengetahui. Dan insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini kita dapat jadikan sebagai petunjuk untuk kita terus beramal. Tuan-tuan dan puan-puan, terus beramal. Kita berlumba untuk kita mendapat syurga. Ya, insya-Allah kita berlumba. Mudah-mudahan kita dapat syurga bersama-sama syurga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.